أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعليم والنفاء والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mohon maaf kerana saya baru sampai daripada Johor tadi, kuliah daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, terus ke sini. Kalau ikut Waze tadi daripada Batu Pahat, saya dari JB ke Batu Pahat, daripada Batu Pahat ke sini kata boleh sampai pukul 7.50, sampai dinilai tersebut terus tak boleh berjalan, tak boleh gerak langsung. Saya dah pecut, rupanya terhalang di tengah jalan, jadi terpaksa menunggu trafik tu. Mohon maaf atas kelewatan. Saya dah janji saya nak datang, insyaAllah. Syukur pada Allah Ta'ala dapat juga sampai walaupun mungkin sekejap, insyaAllah. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila saya membaca kitab yang saya tengah murajaah ini, iaitu kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, susunan daripada kata-kata nasihat seorang ulama, guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang beliau digelar sebagai Asy-Syafi'i Shaghir fi hadhihi zaman, yang beliau digelar sebagai imam, digelar sebagai Imam Syafi'i kecil pada zaman ini. Ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana beliau menukilkan daripada kata-kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapakah beliau? Beliau ni adalah siapa? Sepupu bagi Nabi SAW, anak kepada pakcik Nabi SAW. Kata beliau, ya, ada 3 ayat Al-Quran yang turunnya bersambung dengan 3 perkara. 3 ayat Al-Quran yang bersambung dengan 3 perkara, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima salah satu daripadanya tanpa disertai dengan yang lain. Maknanya begini, ada 3 ayat Al-Quran. Dalam satu ayat Al-Quran tu terkandung 2 perkara. Satu lagi ada 2 perkara, dan satu lagi ni ada 2 perkara. Dan salah satu daripada 2 perkara ini kalau tidak dilaksanakan, maka tidak akan diterima salah satunya pun. Begitu. Baik, kita tengok untuk kita faham. Ya, kata beliau, ya, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima salah satu daripadanya tanpa disertai dengan yang lainnya. Mesti salah satu mesti ada. Kalau satu saja tiada, satu saja pincang, tak diterima. Apa di antara ayat Al-Qurannya? Yang pertama surah Al-Ma'idah ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Surah Al-Ma'idah ayat 92. Allah Ta'ala beritahu, ya, di dalam Al-Quran, dan taatlah kalian kepada Allah Ta'ala dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Aduh. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau satu orang dia kata dia taat kepada Allah tetapi dia tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bohong sebohong-bohongnya. Allah tak akan terima. Dia mengaku, dia dakwa kata dia taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasul, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan dia kepada Allah Ta'ala tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu nombor 1. Nombor 2, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa aqimus salat wa atuz zakah, di surah Al-Baqarah ayat 110 disebut, dan maksudnya, dan dirikanlah, tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 110. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang mengerjakan, mendirikan salat
namun dia tidak menunaikan zakat, sekiranya dia mampu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ni ada kaitan nanti saat lagi bila azan nanti kita akan beramal bersama. Ada orang tanya, baru ni mungkin kita ada bagi doa pada bulan Ramadan bukan? Doa tapi kita bagi doa murah rezeki, kita bagi doa ketika mana kita nak bagi sedekah, apa doanya ya, kita dah bagi tahu Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya, doa istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih, yang poster yang saya bagi baru ni. Yang ketiga kita bagi doa yang Rabbi firli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selepas azan kita baca doa tersebut ya, dengan beramal dengan hadis Nabi yang Nabi bersabda ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara azan dengan iqamat itu adalah mustajab, maka berdoalah. Jadi kita tengok tadi ayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ni ada dalam surah Al-Luqman ayat 14. Anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kedua orang tuamu, yakni ibu bapamu. Maka apa maksud di sini? Barang siapa yang mengatakan, mengaku, mendakwa mereka bersyukur kepada Allah, namun sekiranya mereka tidak bersyukur akan orang tuanya, maka dia tidak diterima kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, disebut ini di dalam kitab Irsyadul Ibad, dan ada lagi yang diberitahu oleh para alim ulama. Ya, seorang ulama Sufyan bin Uyainah yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Kata beliau, barang siapa yang bersolat 5 waktu, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepada Allah. Ni respon, mafhum, makna apa yang nak difahami daripada ayat Al-Quran yang sebelum tu. Kalau dia dikata dia bersyukur kepada Allah, antara tandanya apa dia? Orang yang bersolat 5 waktu, itu tanda dia bersyukur kepada Allah. Dan lagi kata beliau, dan barang siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yakni ibu bapanya, setelah salat, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kurniaan kedua orang ibu bapa kepadanya. Mendoakan kedua orang tuanya setelah salat. Ada disebut di dalam kitab Dalilus Sailin, ya, Allah Taala dan berdasarkan ayat Al-Quran yang kita baca tadi, anishkurli wa liwalidayk, ya, dan bersyukur kepadaku, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ataupun kedua ibu bapamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata beliau lagi, dan para alim ulama, maka salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah dengan menunaikan salat 5 waktu sehari dan semalam. Itu satu. Dan kemudian sedangkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kurniaan kita dikurniakan ibu dan bapa adalah dengan mendoakan mereka. Bila? 5 kali sehari. Bila yang sesuai tadi yang saya sebutkan awal tadi, hadis Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun. Nanti azan, lepas azan kita doa kita baca ramai-ramai. Apa di doa dia? Rabbighfirli wa liwalidayya, ikut saya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. 5 kali kita minta. Tiap hari kita minta. Tiap kali salat kita minta. Yang terakhir kita minta, ya, supaya, ya, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika mana kami masih kecil lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah azan kan? Belum? Beritahu saya, tolong ingatkan saya kita nak beramal dengan doa ini insya-Allah. Baik, lagi pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu. Subhanallah.
Baik, bismillah. Pak ni kita baca doa tu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وبعث قم محمودا للذي وأته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. Baik, jadi kalau orang tanya tu, bulan hari tu kuliah tazkirah Ramadan hari tu kan tak sempat kita nak explain, masa pun agak singkat. Jadi ini saya beritahu tadi berdasarkan 3 ayat Al-Quran tadi, ya, tak dapat tidak, ya, orang yang taat pada Allah dia kena taat pada Rasul. Orang yang mendirikan solat mesti ditunaikan zakat sekiranya mampu. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, kenalah bersyukur kepada kedua ibu bapanya. Orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, Imam Sufyan bin Uyainah kata, ya, orang ini yang tidak pernah tinggal, iaitu melaksanakan solat 5 waktunya. Dan kalau dia bersyukur kepada mak bapak dia, iaitu dia ni, ya, orang yang senantiasa mendoakan, akan kesejahteraan mak dan bapanya, setelah solat. Disebut di dalam kitab Dalilus Sailin, ya, bersebagaimana yang tadi yang kita sebutkan ayat Al-Quran tadi penganjurannya. Maka tadi itu bentuk kesyukuran, dan kita mengambil waktu yang mustajab. Waktu ni mustajab sekarang. Waktu yang kita rasa macam tak ada apa-apa, kosong, tak ada apa, sebenarnya ini waktu mustajab. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, maka kita doa, ya, dengan doa yang ampuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, ya, akan menjadikan kita sebagai seorang yang berbakti kepada mak dan ayah kita. Kita lihat hadis Nabi SAW yang lain. Baginda Nabi menyatakan, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Baginda Nabi SAW bersabda, ya, yang bermaksud daripada Imam Tabarani dan juga dalam kitab Awsat, dan dari Imam As-Sad dan juga Imam Al-Hakim menyatakan, ya, dalam hadis ini maksudnya berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Birru aba'akum, berbaktilah kamu kepada 2 orang tuamu, yakni ibu dan bapamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini hadis Nabi SAW. Bagaimanakah kisahnya? Apakah syarahnya? Maka para ulama memberikan panduan kepada kita. Nombor 1, ya, daripada hadis yang kita bacakan tadi, bahawasanya ulama menyebutkan ada 5 khabar gembira yang diberitahu oleh diambil pengajarannya daripada hadis ini bagi orang yang berbakti kepada mak dan bapa, ya. Nombor 1, orang yang dia berbakti kepada mak dan bapaknya, orang tuanya, yang pertama antara kelebihan ataupun kegembiraan ataupun kebaikan, keberkatan yang akan dia dapati dalam kehidupannya, nombor 1, dia akan mendapat anak yang ramai, rezeki. Nombor 2, anak-anaknya akan hidup. Apa maksud anaknya hidup? Tak gugur lah. Nombor 3, ya, anak-anaknya akan dipanjangkan umurnya. Itu, ya, kadang ada yang tak panjang umur. Nah, yang keempat, anak tersebut, si ibu dan bapa tersebut akan mendapati masa dewasanya anak-anaknya. Maknanya dia sempat tua dan melihat anak-anaknya dewasa. Yang kelima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, maknanya orang tu tak mati muda. Dia pun sempat tengok nanti anak dia ketika mana dia tua, anak dia tu membesar dan dewasa. Nombor 5, ini yang terpaling seronok bagi seorang ibu dan bapa, dia akan mendapat jasa kebaktian anak-anaknya pula kepada dirinya sebagai ibu dan bapa. Ini ada 5 perkara yang mana daripada khabar gembira yang didapati daripada hadis yang kita bacakan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan, ya, setengah kata para hukama, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasannya, yakni balasan kebaikan kepada seseorang yang berbakti kepada ibu dan bapa tersebut sebelum akhirat lagi. Maknanya dunia pun Allah nak berikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Subhanallah, ya. Dan ada satu kisah ya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kisah ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi, ya. Kitab Imam At-Tabarani hadis ke 566, ya, dan Imam Al-Baihaqi hadis yang 304. Boleh cek, kisah yang panjang. Bagaimana satu orang mendatangi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki, ya, seorang lelaki ni dijumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan repot kat Nabi, mengadu dekat Nabi. Apa dia? Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mengambil hartaku, ambil duitku. Dia ngadu kat baginda Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pergilah kamu dan bawalah ayahmu, bapakmu kemari. Baginda nak jumpa. Seorang pemuda ni dia report, kata bapak dia duk ambil duit dia, harta dia dan sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah, panggillah bapakmu kemari. Baginda Nabi nak jumpa. Kemudian tatkala si lelaki ini pergi nak mendapatkan bapanya, maka ketika itu Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyatakan, wahai Muhammad, kata Sayyidina Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, jika orang tua itu telah datang di hadapanmu, maka tanyakanlah kepadanya mengenai apa yang terungkap di hatinya yang tak didengar oleh kedua telinga dia. Saya ulang sekali lagi. Sayyidina Jibril alaihissalam bagi tahu kat baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, nombor satu. Nombor dua, Allah Ta'ala berfirman, suruh tanya kepada pakcik tua yang nak datang nanti, apakah yang terbesit di dalam hati sanubari dia yang paling dalam, yang betul-betul orang tak tahu, sampai telinga dia sendiri pun tak dengar. Maknanya yang paling halus sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tatkala lelaki itu datang, pakcik itu, lelaki tua itu datang bersama dengan anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan menanyakan, kenapa anakmu mengadu kepadaku yang engkau ini telah mengambil hartanya? Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertanya. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dijawab oleh pakcik tadi, si bapa tadi, tanyakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku mengambil harta tersebut untuk aku infakkan harta tersebut, dan ada sedikit sahaja, aku ambil untuk pakcik-pakcik dia, makcik-makcik dia yang susah, dan untuk diri aku sedikit, kata pakcik tersebut, lelaki tua tersebut, si bapa tersebut. Tu jawab pakcik tadi, lelaki tua tadi, si ayah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyatakan, tinggalkan masalah itu, tunggu dulu, tinggalkan dulu, biarkan dulu, tetapi beritahu aku. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada lelaki tadi, tetapi beritahu kepada aku mengenai sesuatu yang kau katakan di dalam hatimu yang tak didengar oleh kedua telingamu. Maknanya kan lintasan hati, benda-benda yang dia rasa apa sebenarnya. Allah, kadang dia nak ungkap pun tu dia tak gamak. Orang kata apa, tak gamak, tak sampai hati, tapi dia simpan di dalam dada dia. Masya Allah, tabarakallah. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila si lelaki tadi, si pakcik tadi dengar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kenyataan tersebut, lantas dia menyatakan, demi Allah wahai Rasulullah,
Allah senantiasa menambahkan keyakinanku terhadapmu. Sesungguhnya memang aku telah berkata di dalam hatiku yang tak didengar langsung oleh telingaku. Maknanya apa? Kadang-kadang kan kita bercakap dalam hati kan, seolah-olah macam kat telinga kita pun ada benda. Ini kita masing-masing boleh rasa lah kan. Tapi hak ni pun tak terasa apa. Betul-betul rapat, simpan rapat kat dalam. Tak ada siapa tahu. Orang memang tak tahu. Dia sendiri. Kadang-kadang kalau macam kita tengah terfikir sesuatu ataupun terlintas sesuatu, kadang-kadang rasa macam something dekat telinga ni. Tak. Subhanallah. Maka kemudian bila baginda Nabi cakap macam tu dan dia jawab macam tu, dia bertambah yakin, bertambah imannya kepada Allah Ta'ala, bertambah yakin dia dengan Rasulullah SAW. Itu merupakan satu mukjizat baginda Nabi SAW. Dan kemudian maka baginda Nabi pun mengatakan, katakanlah aku akan mendengarkannya. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, ini satu. Kemudian baginda kata, aku akan katakan, aku nak dengar. Maka perintah Rasulullah begitu. Maka ia pun mula bersyair yang ditujukan kepada anaknya. Ini satu syair yang sedih, tuan-tuan dan puan-puan. Syair kasih, syair sendu, syair pilu daripada seorang ayah kepada seorang anak, yang diriwayatkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, kata pak cik tersebut, kata si bapa tersebut, apa yang terkandung dalam hatinya, ghadautuka mauludan wa muntuka yafi'an ta'ullu bima ajni alaika wa tanhalu idza laitan daqatka bisaqmi la abit bisaqmika illa sahiran atamalmalu. Kata dia, aku memberimu makan semenjak kecil lagi, aku memberimu makan sejak kamu lahir lagi, dan merawatmu, yakni menjagamu sehingga kau menginjak dewasa. Kau makan dan juga kau minum dari hasil jerih payah kau makan dan minum daripada hasil jerih penat lelahku. Kata dia, idza laitan daqatka bisaqami lam abit lisaqamika illa sahiran atamalmalu. Jika di malam hari kamu sakit, aku yang tak boleh tidur semalaman kerana resah gelisah. Kata bapa dia, ka'anni ana matrukun dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ainayat dahmulu. Seakan-akan aku yang sakit dengan sakit yang menimpamu, dan air mataku terus mengalir keranamu. Tukhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu. Diriku takut kebinasaan menimpa atas dirimu, padahal diriku mengetahui kematian itu adalah waktu yang telah ditentukan. Katanya lagi, falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama kuntu minku uammilu. Tatkala umurmu telah menginjak dewasa, telah meningkat dewasa, dan kau telah mencapai puncak cita-cita yang jauh dulu telah aku cita-citakan untukmu. Maka kata beliau lagi, ja'alta jazai ghilghatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imu mutafaddilu. Kau menjadikan balasan kepadaku dengan sikap kerasmu dan kasarmu seakan-akan engkau yang memberikan nikmat, seolah-olah engkau yang memberikan, engkaunya yang dulu memberikan kenikmatan dan kurnia. Kata beliau lagi, falaitaka id lam tar'a haqqa ubawati fa'alta kamal kharul mujawiru yaf'alu. Kata beliau lagi, maka seandainya kau tak mampu nak menjaga hak aku sebagai bapa engkau, paling tidak engkau berbuatlah baik sebagaimana seorang tetangga, seorang jiran buat baik kepada jirannya yang lain.
Satu dia merayu kepada dalam hati dia tu, dia nak beritahu tapi tak tergamak. Paling tidak pun kau tak hormat kepada aku, kau tak boleh nak jaga hak aku sebagai bapa. Paling tidak ingatlah, kalau jiran dengan jiran bagaimana hak je, kena buat baik sesama jiran tetangga. Ini kan pula dia sebagai seorang bapa. Dia sedih, dia katakan tadi, ja'alta jazai ghilzatan wa fadazatan ka'annaka antal mun'imu mutafaddilu. Kau jadikan balasan apa yang telah dikurniakan si bapa itu berkorban selama hayat budak tersebut, ya, dengan sikap keras, sikap kasar, seolah-olah selama ni yang memberikan kesemua itu adalah diri dia, bukan si bapa tersebut. Maka apabila dengar syair ini yang dilantunkan oleh si bapa tadi, bercucuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak tadi, engkau dan harta engkau adalah milik ayah engkau. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu, ya, memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan kelebihan kalau ibu dan bapa disebut ummuka, ibu kau. Tapi ulama mensyarahkan lagi, ya, memang dari sudut kebaktian untuk kita berkhidmat, seorang ibu lebih berhak untuk didahulukan dalam hal kebaktian daripada seorang ayah, sebagaimana mendahulukan ibu dari sudut memberikan nafkah ataupun hadiah. Boleh bagi lebih, tak ada masalah. Nafkah, duit, kita boleh bagi lebih, tak ada masalah. Namun para ulama sebut, sedangkan si ayah lebih berhak untuk ditaati, maka mendahului perintah ayah daripada perintah ibu. Di situ yang disebutkan, kalau hal ketaatan, kita taat kepada ayah. Tu dia suruh kita solat. Kadang-kadang kalau mak dia kata tak payahlah, dia kecil lagi, lama-lama dah besar, dah umur kecil apa lagi dah, masuk universiti ke apa, dah balok liat nak sembahyang dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah. Sebagai contoh, saya nak boleh ambil cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bagaimana beliau ini begitu beradab dengan ibunya, yakni anak anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ketika mana beliau ni makan, kerana kita sunnah kita makan dalam talam, ya, bila nak makan tersebut, Sayyidina Hasan ini kalau dia nak makan, dia takut nak makan bersama ibunya. Sebab apa? Dia kata, aku takut kalau mata ibuku melihat akan makanan yang dia inginkan, sedangkan aku mengambil makanan tersebut, sedangkan mata dia sudah pun melihat kepada makanan yang dia lihat. Begitu berhalus nak cerita tentang adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu, ya. Dan salah seorang daripada anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nama beliau Abdullah bin Umar Al-Khattab. Kata beliau pernah melihat satu orang pemuda yang menggendong ibunya di atas belakangnya itu sambil tawaf mengelilingi Baitul Haram. Dia lihat dengan mata kepalanya. Lalu dia tanya, siapakah gerangan perempuan ini wahai pemuda? Maka dijawab, ini adalah ibuku, makku. Dia kata, makku. Maka apakah kau melihat? Maka si pemuda tadi tanya kepada anak Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar Al-Khattab. Dia tanya, wahai, ini adalah ibuku, ingin aku bertanya kepadamu, apakah kau melihat, adakah kamu melihat aku ini telah aku memenuhi akan segala hak-hak ibuku ini wahai putera Umar? Maknanya kan nak angkat tu berat, tawaf lagi, tuan-tuan bayanglah. Maknanya bukan angkat saja, mesti nak datang pun mesti dia datang, daripada datang pun dia dah angkut dah. Faham tak? Gitu. Maka nak tawaf tu, maka bila ditegur oleh Sayyidina Umar, anak pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar itu, maka dia tanya, kod aku ni dah penuhikah hak aku sebagai seorang anak untuk mak aku ini? Maka kata beliau, ya, dia tanya, adakah sudah ku penuhi semua hak-hak ibuku ini wahai putera Umar? Maka beliau menjawab, demi Allah
apapun jua yang kau lakukan terhadapnya tidak akan menyamai rasa, tidak akan menyamai akan satu rasa sakit yang ia deritai ketika mana ia melahirkanmu. Allahu Akbar. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Tuan-tuan pula, perempuan dia tahulah. Tapi kita, jadi begitulah, ya. Sebab itu ulama kata kenapa 3 kali yang ummuka. Hikmah dia apa? Antaranya disebabkan yang pertama, si lelaki, si perempuan dia dia mengandung. Itu orang lelaki tak boleh. Bang, okey, tahun ni ayang mengandung, tahun depan abang mengandung pula. Tak boleh. Mengandung lemak boleh, mengandung anak tak dapat. Tak boleh. Itu ulama bagikan hikmah dia kenapa disebut 3 kali tersebut. Antara yang tadi saya sebutkan, dia mengandung. Yang kedua, dia melahirkan. Kadang-kadang dia kata tak apa, tahun ni awak mengandung, sekarang ni awak mengandung, saya pula melahirkan. Tak boleh. Lelaki mana boleh melahirkan? Jadi itu kedua yang lelaki tak boleh buat. Yang ketiga, ya apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu menyusukan. Ya, jadi menyusu. Tak apalah, awak mengandung, awak beranak, saya menyusukan. Susu botol boleh lah bagi. Menyusu tak boleh. Faham? Jadi 3 tu sebab yang tadi saya sebutkan. Walau bagaimanapun tadi bab ketaatan, yang nak kena taat, ya, kalau ada perintah bapa yang didahulukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tidak sedikit daripada orang yang berbakti kepada mak dan bapa dia ni menjadi kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan pernah dengar Sayyidina Uwais Al-Qarni? Beliau ini menjadi wali Allah dan doanya sangat mustajab, antara lain kerana khidmat beliau ni kepada mak dan bapaknya dan ibunya secara khususnya yang sakit. Sedangkan dia begitu merindui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah satu ketika dia kerana tak tahan kerinduan untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW, minta izin kepada mak dia untuk apa? Untuk menemui baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi SAW pada ketika itu telah mengikuti akan siri peperangan, tak dan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, beliau mendengar akan baginda Nabi SAW ada terpatah gigi di ketika peperangan, maka dia begitu sedih dan mematahkan giginya sendiri. Dek kerana apa? Dek kerana menyintai akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara hikmah, antara kelebihan yang ada pada beliau tidak lain dan tidak bukan adalah berbakti kepada mak dia yang dijaga mak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah, ya, disebutkan, ya, baginda Nabi juga bagi tahu, ya, kullu dhunubi yaghfirullahu minha ma yasha'u illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abi Bakrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ia kehendaki kecuali durhaka kepada mak dan bapa. Maka Allah akan mempercepat azabnya di mana hidupnya sebelumnya meninggalnya. Wa iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Begitulah, ya. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Kita biasa dengar anak derhaka, betul? Jarang kita dengar, bahkan selalu kita lupa, iaitu ibu dan bapa yang derhaka. Anak yang derhaka ni bagaimana? Sekiranya kita benar-benar mendidiknya dengan didikan agama yang sempurna, fardu ain diberikan, sempurna lengkap kita berikan. Kalau tak mampu, kita hantar mereka untuk mengaji dengan tok-tok guru ataupun ustaz, masyayikh dan sebagainya, mendidik adab akhlaknya, tahu akan iman, tahu tentang hukum hakam dan sebagainya. Namun sekiranya dia tetap lagi degil dan durhaka, maka baru dikira akan durhaka.
Namun kalau satu-satu orang itu, khususnya ibu dan bapa, lak saja, buat biar saja tentang hal perihal ilmu agama, buat tak tahu saja, bab tuition sekian, terima kasih. Sungguh-sungguh dia, apa subjek? 9 subjek, semua tuition, tip top, hebat. Tetapi bila tentang agama, habis. Jadi dia tak heran. Ataupun bila dia habis Iqra, kemudian dia masuk ataupun Muqaddam, kemudian dia masuk Quran, oh saya dah khatam, buat kenduri, habis cerita. Ilmu fardu ain tidak ditekankan. Dia tak tahu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Ya, jadi orang ini, ya, ibu dan bapa ini yang dikirakan sebagai ibu dan bapa yang derhaka. Wa iyazubillah. Ini yang kita tak nak. Sebab sebagaimana seorang ibu dan bapa dia ada hak dia terhadap anaknya, seorang anak tu dia ada hak terhadap dirinya. Akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan apa dia? Akan ibu dan bapaknya diberikan pendidikan dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah disebutkan oleh kata-kata hukama, barang siapa yang berjaya mendidik anaknya semasa kecil, maka dia akan merasakan kebahagiaan bersama dengan anak tersebut ketika mana anak itu telah membesar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, begitu. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sering-sering kalilah, ya, sering-sering kalilah kita membawa anak-anak kita ini, ya, untuk menemui akan orang-orang yang soleh, para alim ulama, para awliya, untuk kita menumpang keberkatan mereka dalam mendoakan anak kita untuk menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi antara lain juga disebutkan oleh para hukama, sekiranya kita nak melihat masa depan seseorang itu, ya, kita lihat daripada kecil dia, bagaimanakah keadaannya ketika kecil, adakah dia menyukai akan ketaatan, maka ia juga insya-Allah merupakan salah satu daripada tanda kebaikannya. Kita pupuk. Dan kalau kita lihat, ya, dengan anak-anak kita ni, mungkin dia ada perangai ataupun sifatnya yang kita boleh uji masa kecil lagi. Mungkin dia, kalau kita minta dia tak bagi, masalah kata di situ mungkin ada sifat bakhil di situ, kita kena bagi tahu, didik dia sikit, kita bagi tahu kena berkongsi, kena memberi dan sebagainya. Dari situ kita boleh lihat, sebab daripada kecil melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kita ajar dengan kasih sayang, kerana kanak-kanak itu waktu dia. Kemudian bila dah menjelang kepada nak kita proses kepada proses antara kasih sayang dengan disiplin, ya, 7 ke 10 tahun, 7 dah boleh suruh untuk solat dan juga puasa sekiranya dia mampu. 10 tahun, ya, 10 tahun itu dah boleh rotan, tetapi bukan untuk mencederakan, untuk memberikan mendisiplinkannya untuk mengetahui kepentingan akan ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian, ya, menjelangnya dia remaja, kita mendampingi mereka dalam keadaan, ya, keadaan perubahan mereka nak menuju kepada dewasa. Kita berdamping dengan mereka umpama sahabat. Tapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang macam terlalu longgar juga, ya, hingga kalau sampai ketiadaan adab itu tidak boleh. Maknanya sebagai macam sahabat, macam kawan, tetapi tidaklah umpama macam si anak tu buat bapa dia, macam tetap dia kena hormat, tetap dia kena taat dan sebagainya. Itu penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu, ya. Dan insya-Allah setelah kita mendengar daripada apa yang kita sebutkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita ini untuk tahu di manakah level kita. Adakah kita sebagai anak yang taat? Adakah kita sebagai anak yang soleh? Adakah kita ni benar-benar bersyukur kepada kedua ibu bapa kita? Adakah kita mengaku kita bersyukur kepada Allah, kita lupa nak doakan mak bapak kita? Adakah kita ni orang yang bersolat tapi kita lupa untuk menunaikan zakat sekiranya kita mampu? Adakah kita ni mengaku bahawasanya kita taat kepada Allah tapi kita tidak taat kepada Rasul, kita tidak cinta kepada Rasul? Wa iyazubillah. Ini semua adalah peringatan demi peringatan yang saya
saya tujukan khusus kepada diri saya sendiri, dan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita muhasabah, ya, untuk sama-sama kita ambil perhatian, dan untuk sama kita beramal yang seperti mana doa yang saya kongsikan sedikit tersebut. Hari ini ada berapa orang? Mungkin ada 10, 20, 30 lebih, jemaah mungkin 40 lebih, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh beramal sedikit secara istiqamah, tiap lepas azan kita doa untuk mak bapak kita, nanti anak kita pun kita pesankan kepada mereka, mereka pun doa untuk kita. Nanti bila dia dah dewasa pula, dia dah ada kahwin, dia dah ada anak, dia pesan pula ke anak dia. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah. Jadi itu yang punca kepada keberkatan. Dan tadi saya pun terdengar di satu di radio, masya-Allah tabarakallah, bagaimana kita ni dalam struktur anatomi manusia ni Allah Taala jadikan berbagai hikmah. Banyak hikmah dia, tuan-tuan. Mata untuk melihat, betul tak? Telinga untuk mendengar, ya, lidah untuk merasa. Dan subhanallah, ya, dalam kajian sains menunjukkan bahawasanya jari telunjuk kita ni, yang kita tunjuk ni, ada satu urat yang bersambungan, uratnya hingga ke hati. Sebab tu bila kita asyhadu an la ilaha illallah, masa tahiyat, ya, kita tunjuk, ya, asyhadu an la ilaha illallah, masa tu rasa urat tu. Sebab tu kalau orang dulu-dulu disebut apa dia, air tangan ibu, air tangan isteri. Rupanya di jari telunjuk ini ada rahsia ni, rahsia yang ciptaan Allah Taala kepada, tak ada yang sia-sia, ya. Ada satu urat di jari telunjuk kitanya yang straight sambung ke hati. Masya Allah tabarakallah. Jadi disebutkan untuk melembutkan antara hati suami dan isteri, ya, diambil berkat, makanan sunnah madu tersebut, dan di masing-masing meletakkan pada langit-langit kita merasa dan menghisapnya. Dia ada, sebab di situ dia katakan ada boleh rasa dari jari itu ke hati, dia ada urat dia. Untuk anak-anak, ya, disebutkan kalau anak-anak, ya, yang mungkin nakal, degil, tak dengar cakap, ya, boleh buatkan begitu, ya. Tapi sebelum tu, ya, pesan yang saya dengar tadi, iaitu penting, dan seramai para alim ulama menyebutkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat nasuha, bersolat sunat taubat, memohon, merintih, merayu kepada Allah Taala di sepertiga malam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan moga Allah Taala tidak menghukum akan anak kita dik kerana dosa kita, mungkin dosa isteri kita, dosa kita sendiri dan sebagainya. Moga Allah Taala tidak menghukum kita dengan anak-anak kita. Maka kita doa kepada Allah Taala, merintih, merayu, keluarkan air mata keinsafan dan taubat kita kepada Allah Taala, dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala jadikan, bersihkan zuriat keturunan kita daripada kemaksiatan dan kejahatan. Bagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab, ya, seperti Hasyiah Baijuri dan sebagainya, masa baby tu lahir, kita azan di kanan dan kita iqamat di kiri, dan kemudian kita bacakan surah Al-Qadr 7 kali, 3 ataupun 7 kali, ya, di ubun-ubun. Satu riwayat kata di dada, satu riwayat kata di perut. Antara hikmah dia, kita agar anak tersebut terhindar daripada zina selama-lamanya. Tuan-tuan cuba baca, ya, baca tuan-tuan dapat. Ini akhir zaman begitu sukar. Siapa lagi nak kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Masa awal tu kita dah plan dah, pesan kepada kawan-kawan kita, ya, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang baru dapat baby dan sebagainya, agar pesan untuk bacakan doa ini, insya-Allah taala. Dan sering kalilah, dan jangan segan silu berdampingan dengan ulama, kerana mereka pewaris para nabi-nabi. Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan duit, harta, tetapi mewariskan ilmu.
ya, dan ilmu ini yang nak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini untuk beribadat kepada Allah, bersembahyang berjemaah dan sebagainya, ya. Di samping itu kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita mempelajari ilmu yang sedikit sebanyak akan membawa kita, ya, setapak demi setapak untuk kita mencapai ma'rifatullah. Sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala mengurniakan kurniaan yang sangat hebat itu ke dalam hati sanubari kita. Kalau sesiapa yang telah mendapatinya, alangkah beruntungnya orang tersebut, ya. Orang yang sudah mendapatkan anugerah tersebut, pangkat itu, ya, orang yang bahagia sekali, yang dia telah mendapat jannatul ajilah. Apa dia? Syurga yang disegerakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah mereka? Para ulama menyebutkan yang mendapat jannatul ajilah. Siapa? Iaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Satu riwayat mengatakan, yang lain orang yang telah mencapai ma'rifatullah. Tidak orang yang mencapai tersebut, dia melalui perjalanan yang disebutkan perjalanan ilmu. Dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia terus menerus mengharungi perjalanan sebagai seorang salik untuk dia sampai kepada Allah Ta'ala. Itu cita-cita kita, Tuan Haji. Itulah cita-cita kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan cita-cita tersebut, dan akhir kalam kita, ya, mendapat husnul khatimah bil khair wal afiyah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memohon maaf salah dan silap kalau tidak ada aral melintang, sama ada benar-benar akhir bulan Ogos ataupun awal bulan September. Saya akan berangkat ke Tarim Hadramaut Yaman, insya-Allah, ya. Tengah dalam proses untuk beli tiket lagi. Tuan-tuan doakan Allah mudahkan urusan untuk saya ke sana, dan insya-Allah kata Haji Ayub 31/8 itu kuliah subuh saya, insya-Allah sempatlah. Kalau September yang saya pergi, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Sekali lagi saya mohon maaf salah silap. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan menunggu. Ya, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk dan hidayah, inayah, maghfirah, asrar, barakah kepada kita, ya, dengan kita membacakan kisah-kisah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan kisah-kisah para alim ulama di dalam kitab para alim ulama ini. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmat. Sebab kita baca kisah orang soleh, akan turun rahmat. Baca kisah ketua orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara lagi lebih-lebih lagi. Minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma ta'radu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. اللهم ارزقنا إخلاص جميع العمل في الرضا في جميع الأحوال. اللهم فقه في الدين وعلمنا تعال فتوح العارفين، واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة بالخير والعافية، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.